Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Syahira binti Abdul Wahab, bernombor metrik 2799055. Di sini kami terdiri daripada dua orang, iaitu saya dan kawan saya, Wan Muhammad Firdaus bin Hasan. Di sini kami akan membentangkan tentang tema Zero Hunger dan Good Health and Wellbeing, iaitu dua daripada matlamat pembangunan mampan. Pengenalan Zero Hunger. Ia dikenali sebagai sifar kelaparan, wujud sebagai matlamat pembangunan mampan. Seramai 795 juta orang yang masih menanggung kelaparan. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu mewujudkan Zero Hunger ini adalah untuk mengurangkan jumlah kelaparan di seluruh dunia. Malaysia juga merupakan negara yang mengalami isu kelaparan, namun bukan pada tahap yang kritikal. Kerajaan Malaysia mengambil inisiatif dengan menyediakan food bank. Isu yang boleh dikaitkan dengan tema Zero Hunger ialah isu kebuluran. Kebuluran merujuk kepada kelaparan. Ia juga merujuk kepada manusia yang kekurangan makanan atau tidak dapat makanan yang secukupnya, disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergolakan dalaman negara, kemiskinan, peperangan, bencana alam secara semula jadi dan sebagainya. Pada tahun 2018, jumlah kebuluran mencapai tahap tertinggi, kira-kira 821 juta penduduk. Berlaku pembaziran makanan, iaitu bertantan makanan dibuang sehari. Oleh itu, seramai 149 juta kanak-kanak di seluruh dunia pada hari ini mengalami pertumbuhan lambat yang disebabkan oleh masalah kebuluran. Antara negara-negara yang mengalami kebuluran ialah Ireland, Ethiopia, Republik Afrika Tengah dan Yaman. Ireland merupakan negara yang paling lama mengalami kebuluran, iaitu selama 3 tahun, mengakibatkan kematian yang agak besar, kira-kira 1 juta penduduk, bersamaan dengan 25% daripada jumlah penduduk di Ireland. Ethiopia pula berpunca daripada kemarau yang berpanjangan, menyebabkan tanaman dan haiwan mati. Republik Afrika Tengah pula merupakan negara yang paling tinggi mencapai isu kebuluran. Selain daripada faktor kemiskinan, faktor keganasan etnik dan pergolakan dalaman negara mereka juga menjadi isu kebuluran timbul di negara mereka. Bagi negara Yaman pula, merupakan negara Arab yang paling miskin. Ia terjebak dalam perang sivil dan lain-lain. Kemusnahan tempat tinggal, kerosakan infrastruktur menyebabkan mereka mengalami isu kebuluran. Seramai 7.4 juta penduduk kekurangan zat makanan, termasuk juga 2 juta kanak-kanak. Terdapat kesan negatif isu kebuluran, iaitu kematian, kekurangan nutrien dan kejatuhan ekonomi negara. Kematian, sesetengah negara mengalami krisis kewangan untuk menampung perbelanjaan sumber makanan. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat makanan yang secukupnya, menyebabkan mereka mati. Selain itu, hasil tanaman yang kurang memberangsangkan juga disebabkan oleh serangan serangga, perubahan cuaca dan lain-lain, menyebabkan bekalan mereka tidak cukup. Seterusnya, kekurangan nutrien berlaku kepada kanak-kanak dan wanita, terutamanya wanita yang mengandung. Hal ini menyebabkan terjejasnya pertumbuhan anak yang dikandung atau cacat. Seterusnya, kanak-kanak pula berubah dari segi fizikal, iaitu perut menjadi gemuk dan sebagainya. Seterusnya, kejatuhan ekonomi negara. Jika penduduk ramai mati, maka tenaga kerja bagi negara tersebut kurang. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi negara tersebut menjadi perlahan. Di sini terdapat punca isu kebuluran, iaitu konflik dalaman negara dan perubahan cuaca melampau. Konflik dalaman negara dianggarkan sebanyak 80% negara yang mengalami konflik, terutamanya perebutan antara wilayah. Contohnya Palestin dan Israel. Berlaku perang menyebabkan terputusnya bekalan makanan untuk penduduk. Jadi mereka terpaksa meminta bantuan daripada negara lain dan rakyatnya terpaksa menanggung beban, iaitu kebuluran. Seterusnya, perubahan cuaca yang melampau terdiri daripada kemarau yang berpanjangan, kebakaran hutan, salji, ais yang mencair, banjir dan lain-lain. Ia merosakkan tanaman penduduk.
Oleh sebab itu, penduduk tidak dapat bekalan makanan yang mencukupi. Contohnya di Afrika, mereka banyak menjalankan kegiatan pertanian untuk menampung kehidupan harian mereka. Kaedah menyelesaikan bagi isu kebuluran, membuat dasar, contohnya menghadkan kadar kelahiran anak bagi sesebuah negara. Isu kebuluran wujud apabila jumlah penduduk terlalu ramai. Jadi sesetengah negara tidak mampu untuk menampung makanan yang cukup untuk penduduk. Dasar ini diperkenalkan oleh negara China dengan slogan satu keluarga satu anak. Seterusnya memberi bantuan kewangan. Hal ini bagi menjana semula ekonomi dalam negara mereka serta mewujudkan semula peluang pekerjaan kepada penduduk untuk menyara diri mereka. Cadangan bagi menangani isu kebuluran, menurunkan harga bahan mentah dan harga makanan. Penduduk dapat membeli makanan serta dapat menjana pendapatan mereka. Penduduk dapat membeli makanan yang berkhasiat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kerajaan perlu memberi subsidi kepada peniaga untuk menampung modal yang telah dikeluarkan. Hal ini membuatkan kerajaan boleh merendahkan harga yang dijual. Oleh itu, peniaga boleh membeli barang yang diperlukan oleh mereka. Seterusnya, mengawal kadar keluaran hasil oleh petani. Kerajaan perlu menyediakan tempat yang berteknologi untuk menghasilkan tanaman tanpa memerlukan tanah, menyediakan keperluan pertanian seperti baja organik dan sebagainya. Kerajaan perlu memastikan produk yang dihasilkan oleh petani boleh dipasarkan. Kerajaan perlu menentukan jenis tanaman yang mempunyai permintaan yang tinggi dan sesuai dipasarkan secara langsung. Secara kesimpulannya, konsep zero hanya mahu menjadikan sesebuah negara itu sifar kelaparan. Isu kebuluran ini wujud disebabkan oleh masalah dalaman negara itu sendiri serta disebabkan oleh faktor semula jadi. Zero hunger merupakan salah satu matlamat pembangunan mampan yang sangat sesuai untuk menangani isu kebuluran. Assalamualaikum, nama saya Wan Muhammad Firdaus bin Al Hassan dan nombor matrik saya adalah 279429. Saya akan menyambung perbincangan kumpulan ini berkenaan dengan tajuk Good Health and Wellbeing. Definisi sihat merujuk kepada suatu keadaan yang dikatakan sejahtera dari segi fizikal dan mental seseorang individu ataupun masyarakat. Tujuan penjagaan kesihatan diwujudkan adalah untuk memastikan masyarakat dapat meningkatkan kadar kesihatan diri dan keluarga. Kajian mendapati orang Amerika Syarikat mempunyai tahap kesihatan yang agak teruk sehingga terpaksa mengeluarkan modal yang besar untuk tujuan perubatan pada setiap tahun. Menurut WHO, kesihatan yang baik adalah sumber untuk menjalani kehidupan yang sejahtera. Seterusnya adalah ulasan karya. Bagi permasalahan kesihatan pula mempunyai 17 tujuan yang terdiri daripada bermacam-macam punca yang menentukan tahap kesihatan seseorang individu. Ianya bermula dengan Pembangunan Millennium Development Goal ataupun lebih dikenali sebagai MDG yang melebarkan sayap ke pelosok negara dengan pelbagai bidang termasuklah kesihatan. Seterusnya adalah isu berkenaan dengan penyakit jantung. Penyakit jantung adalah merupakan satu penyakit yang dapat dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Penyakit ini dikategorikan sebagai pembunuh nombor 1 di seluruh negara yang dikenali sebagai pembunuh dalam diam. Kes penyakit jantung pernah berada pada kedudukan pertama berkaitan punca kematian masyarakat pada setiap tahun. Penyakit ini juga menyerang pembuluh darah manusia sehingga menyebabkan darah tidak dapat mengalir dengan lancar untuk menuju ke jantung. Seterusnya, pada zaman sekarang, isu berkaitan penyakit ini telah menyerang ramai golongan lelaki, terutamanya yang berumur pertengahan. Walaupun begitu, penyakit ini sudah pernah merekodkan bahawa kanak-kanak juga akan diserang penyakit jantung sekiranya tidak menjaga kesihatan dengan baik. Dan WHO juga pernah mengeluarkan rekod bahawa 60% daripada kematian adalah berpunca daripada penyakit jantung. Dalam pada itu, kes di Malaysia juga pernah menjadi serius kerana pernah meragut nyawa penduduk seramai 50 orang dalam tempoh satu hari. Punca penyakit jantung berlaku adalah disebabkan gaya pemakanan.
Gaya pemakanan adalah sangat berkait rapat dengan punca penyakit jantung seseorang itu, kerana pengambilan makanan yang tidak seimbang boleh memudaratkan kesihatan kita. Perkara ini berlaku kerana masyarakat lebih gemar makan di luar berbanding makan masakan sendiri di rumah, kerana mereka sibuk dan penat bekerja seharian. Jika kita makan makanan yang dimasak sendiri, sudah pasti ianya selamat dan kualiti masakan juga terjamin daripada bahan masakan yang haram. Yang kedua adalah disebabkan oleh merokok. Rokok bukanlah sesuatu perkara yang baru, namun ianya sudah dihasilkan sejak dari dahulu lagi. Dalam kajian mendapati bahawa terdapat 50% lelaki di Malaysia merokok dan 20% lagi adalah masih pelajar sekolah. Secara tidak langsung, tidak heranlah sekiranya golongan lelaki lebih ramai menghadapi isu ini berbanding perempuan. Rokok dikatakan berbahaya kerana mempunyai bahan kimia yang terlalu banyak dan boleh menyebabkan seseorang itu tergigit. Dan punca yang ketiga adalah kurang melakukan senaman. Ramai masyarakat yang tidak berminat untuk melakukan aktiviti senaman kerana menganggap perkara ini membuang masa dan memenatkan. Setiap senaman yang dilakukan dapat memberikan kecergasan pada badan dan meningkatkan kualiti kesihatan individu tersebut. Tujuannya adalah untuk membuang toksin yang berbahaya di dalam badan melalui peluh serta meningkatkan kadar denyutan jantung. Seterusnya, terdapat pula kaedah penyelesaian. Yang pertama adalah pemeriksaan kesihatan. Kaedah ini dapat mengesan pelbagai penyakit yang berbahaya seperti penyakit darah tinggi, kencing manis dan kolesterol dalam darah yang menjadi punca kepada penyakit jantung. Melalui pemeriksaan kesihatan, dapat mengenal pasti dan memberikan jalan rawatan yang lebih berkesan sebelum penyakit yang ada menjadi semakin berisiko. Dan pemeriksaan kesihatan perlulah dilakukan paling kurang 2 tahun sekali ataupun setiap 6 bulan sekali. Kedua adalah berhenti merokok. Hal ini dikatakan demikian adalah untuk menjaga kesihatan kita perlulah mencegahnya dari awal lagi dengan cara tidak merokok, terutamanya kepada orang lelaki. Kaedah ini dapat mengurangkan risiko daripada terkena penyakit jantung yang akan mengakibatkan saluran darah tersumbat. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian. Yang pertama adalah mengikuti kelas pengambilan makanan secara seimbang. Masyarakat sudah tidak perlu membazirkan masa untuk keluar dari rumah dan hanya perlu belajar secara atas talian sahaja berkenaan dengan cara pemakanan yang sihat dan seimbang. Hal ini dikatakan demikian kerana ianya dapat memberikan pelbagai manfaat sekiranya melakukannya dengan disiplin dan sempurna. Yang kedua adalah cadangan penyelesaian melalui melakukan senaman. Senaman yang dilakukan dapat membuang toksin yang berbahaya di dalam badan melalui peluh-peluh yang keluar. Antara senaman yang dapat dilakukan adalah berjogging, berlari, bermain futsal, badminton dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah dalam elemen pembangunan mapan good health and well-being terdapat beberapa isu dan isu penyakit jantung telah dipilih dalam perbincangan ini. Penyakit ini menjadi pembunuh utama di Malaysia serta banyak negara lagi. Oleh itu, elemen matlamat pembangunan mapan ini telah memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan kesihatan tubuh badan. Sekian, terima kasih.